أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, murid-murid yang dirahmati Allah sekalian, bertemu lagi kita pada sesi pembelajaran kita pada kali ini. Kita sambung lagi pada tajuk yang keempat atau bab yang keempat, iaitu ciri-ciri mukmin berjaya. Ini dalam bidang tilawah dan juga hafazan. Jadi murid-murid boleh merujuk dalam buku teks pada buku teks tingkatan 5 pada muka surat 27 hingga 30. Okey. Kita untuk tajuk ini kita ada dua unit, iaitu unit pertama hafazan. Murid-murid sekalian, ayat surah Al-Mu'minun ini adalah ayat hafazan, ayat hafazan, iaitu ayat 1 hingga 11. Kemudian kita akan unit yang kedua adalah kefahaman surah, dan tajuk ini juga adalah di bawah tajuk kefahaman surah. Okey. Baiklah murid-murid rahmatullah sekalian, kita akan membaca ayat surah Al-Mu'minun, membaca surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Okeylah murid-murid rahmatullah sekalian, mari kita sama-sama membaca ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وأهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون Sadaqallahul azim. Baiklah murid-murid dirahmati Allah sekalian, begitulah tadi contoh bacaan bagi surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Okey, kita tengok pula, kita teruskan murid-murid dirahmati Allah sekalian berkenaan dengan kefahaman surah Al-Mu'minun ini. Daripada ayat 1 hingga ayat 11. Ayat 1, qad aflahal mu'minun, maksudnya sesungguhnya berjayalah orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Siapakah orang yang beriman itu? Orang yang beriman itu dijawab dalam ayat yang kedua ini iaitu mereka yang khusyuk dalam salat. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Siapa lagi orang yang berjaya itu? Yang kedua ialah mereka yang menjauhkan diri daripada perbuatan dan perkataan sia-sia. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Dan mereka yang berusaha membersihkan hartanya dengan menunaikan zakat harta itu. Okey. Walladzina hum li furujihim hafizun, dan mereka yang menjaga kehormatannya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali kepada istrinya
atau hamba sahayanya, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Ayat yang ketujuh, faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Kemudian sesiapa yang menginginkan selain daripada yang demikian, maka merekalah orang yang melampaui batas. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan mereka yang menjaga amanah dan janjinya. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. Dan mereka yang tetap memelihara salatnya. Ulaika humul warithun. Ayat yang ke-10 ya murid-murid. Mereka itulah yang berhak mewarisi. Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Yang akan mewarisi syurga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Begitulah maksud daripada ayat 1 hingga 11 surah Al-Mu'minun. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita ciri-ciri orang yang berjaya. Ciri-ciri orang yang berjaya. Okey, ciri-ciri mukmin yang berjaya yang ada dalam ayat tadi itu, yang pertama sekali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat sebagai seorang mukmin. Mesti beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa ciri orang mukmin yang berjaya itu? Yang kedua ialah khusyuk dalam solat. Tidak lalai. Bersungguh-sungguh ketika dalam solat. Itu maksudnya khusyuk. Menumpukan sepenuh perhatian dalam solat. Yang ketiga, menjauhi perbuatan dan perkataan sia-sia. Ada hadis Rasulullah SAW, sesiapa yang menginginkan dunia dan akhirat, berkatalah baik ataupun diam. Jadi kita murid-murid rahmatullah sekalian, jangan kita, kalau tidak ada perkara yang kita mau cakap, yang mau terangkan atau apa-apa, kita lebih baik diam. Okay. Yang keempat, menunaikan zakat. Di sini dalam ayat ini sebut zakat harta. Jadi maksudnya siapa yang bekerja, dia kena menunaikan zakat harta. Yang kelima, menjaga kehormatan diri. Yang keenam, menjaga amanah dan janji. Dan yang ketujuh, sentiasa memelihara solat. Maksudnya kena solat 5 waktu sehari semalam. Jangan tinggal. Baiklah murid-murid yang rahmati Allah sekalian, begitulah 7 ciri mukmin yang berjaya yang disebut dalam ayat. Jadi kita kena berusaha untuk menjadi sekurang-kurangnya 7 ciri mukmin ini mesti ada dalam diri kita, supaya kita dinyajikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa janji Allah dalam ayat tadi murid-murid? Syurga Firdaus. Kita buat 7 perkara ini insya-Allah dengan istiqamah, dengan niat kita ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita akan masuk syurga Firdaus. Okey. Ini perincian daripada 7 ciri yang disebut tadi. Beriman pada Allah, orang yang sentiasa meyakini bahawa Allah SWT yang berhak disembah dengan melakukan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Khusyuk dalam solat, menumpukan sepenuh hati dan penghayatan dengan cara menetapkan anggota, memahami bacaan dan perbuatan ketika mendirikan solat. Menjauhi perbuatan dan perkataan sia-sia, iaitu menjauhkan diri daripada perbuatan dan perkataan yang tidak mendatangkan faedah atau perkara yang merosakkan akhlak. Menunaikan zakat, merupakan sebahagian harta untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syarak. Zakat yang diwajibkan oleh syarak ialah zakat fitrah dan zakat harta. Zakat fitrah itu kita bayar masa bulan puasa. Zakat harta itu kebiasaannya kita akan bayar pada penghujung setiap tahun. Bila cukup haulnya. Okey, spektrum ilmu, contoh perbuatan yang sia-sia ialah yang pertama melepak, merokok, leka bermain, peranti, gadget ni, main game saja. Itu pun kira perbuatan sia-sia ya murid-murid. Contoh perkataan yang sia-sia ialah mencarut, berbual kosong ketika belajar. Okey, seterusnya
Ciri yang seterusnya adalah menjaga kehormatan diri, menjaga dan mengelakkan diri daripada perkataan-perkataan yang diharamkan oleh syarak. Perkara-perkara yang diharamkan oleh syarak seperti zina, sumbang, mahram dan hubungan seks luar tabi'i. Menjaga amanah dan janji, menjaga tanggungjawab dalam setiap urusan, contohnya dalam urusan pekerjaan, harta benda dan kerahsiaan. Okey, yang ketujuh tadi memelihara solat, menunaikan solat pada waktunya dengan menyempurnakan segala syarat dan rukunnya. Itu maksud memelihara solat. Okey ya. Spektrum ilmu, Abu Qatadah bin Rib'il meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inni faradtu ala ummatika khamsa salawatin wa ahidtu 'indi ahdan annahu man jaa'a yuhafizu 'alayhinna liwaqtihinna adkhaltuhu al-jannah wa man lam yuhafiz 'alayhinna fala ahda lahu 'indi. Maksudnya, sesungguhnya aku telah mewajibkan salat 5 waktu ke atas umatmu Muhammad, dan aku berjanji bahawasanya siapa yang datang dengan menjaga salat 5 waktu pada waktunya, maka aku akan memasukkannya ke dalam syurga, dan sesiapa yang tidak menjaga salat 5 waktu, maka tidak ada janji di sisiku baginya. Maksudnya murid-murid sekalian, sesiapa sahaja yang menjaga salat 5 waktu, salat pada waktunya, tidak meninggalkan salat, Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan kepadanya syurga. Tapi siapa yang tidak jaga solat, tidak mau solat, tinggalkan solat, remeh-remeh, apatah lagi meremeh-remehkan solat, Allah tidak janjikan syurga kepada mereka. Baiklah, seterusnya murid-murid sekalian, kita tengok pula salah laku seksual dan akibatnya. Ini, zina. Maksud melakukan persetubuhan haram tanpa nikah yang sah antara lelaki dan perempuan. Contohnya persetubuhan haram antara pasangan kekasih. Ini zina. Sumbang mahram pula ialah melakukan persetubuhan haram antara lelaki dengan perempuan yang diharamkan berkahwin kerana faktor keturunan, penyusuan dan persemendaan. Contohnya persetubuhan haram dengan bapa kandung, bapa tiri, adik-beradik dan adik-beradik tiri. Tidak boleh sumbang mahram. Haram. Dosa besar. Hubungan seks luar tabi'i pula ialah melakukan persetubuhan haram dengan cara yang bertentangan dengan tabiat semula jadi manusia. Contoh, lewat musahaqah. Lewat ni gay lah. Musahaqah ni lesbian lah. Onani. Persetubuhan dengan haiwan. Dan yang terakhir, murid-murid sekalian, kita lihat pula pengajaran. Apakah pengajaran daripada ayat surah Al-Mu'minun ini? Daripada ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Yang pertama, kita hendaklah meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melaksanakan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Yang kedua, kita hendaklah menunaikan solat dengan khusyuk agar menjadi hamba yang bertakwa. Yang ketiga, kita hendaklah menjauhkan diri daripada perbuatan dan perkataan yang sia-sia agar kita dapat meningkatkan kualiti kerja. Yang keempat, kita hendaklah menjaga kehormatan diri supaya diri dan keluarga terpelihara daripada penyakit berbahaya. Yang kelima, kita hendaklah berusaha untuk menunaikan zakat agar dapat membantu perkembangan ekonomi umat Islam. Yang keenam, kita hendaklah menjaga amanah dan janji agar integriti Muslim terpelihara. Dan yang ketujuh, kita hendaklah sentiasa memelihara solat untuk melahirkan individu yang berdisiplin. Baiklah murid-murid dirahmati Allah sekalian, begitulah tajuk pembelajaran kita hari ini, ciri mukmin yang berjaya berdasarkan kepada ayat 1 hingga 11 surah Al-Mu'minun. Jadi sekian sahaja pembelajaran kita hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada sesi pembelajaran akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.